Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid. Sekali lagi kita bertemu di dalam kelas sains bersama Sejo. Sebelum ini kita telah belajar tentang sumber-sumber tenaga. Dan hari ini kita akan belajar tentang sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui, dan juga kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat. Mari kita belajar bersama. Mari kita lihat sumber tenaga yang boleh dibaharui. Pertama kita lihat apa maksud sumber tenaga yang boleh dibaharui. Sumber tenaga yang boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Maksudnya, sumber tenaga ini sentiasa ada dan tidak akan habis. Contoh-contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui adalah seperti matahari, ombak, air, angin, dan juga biogeosin. Kesemua sumber tenaga yang boleh dibaharui ini tidak akan habis dan sentiasa ada. Selagi matahari, ombak, air, angin, biogeosin ini ada, maka selagi itulah sumber tenaga boleh dibaharui ini ada di sekitar kita. Seterusnya kita lihat sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Apa maksud sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui? Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang tidak boleh dijana secara berterusan kerana terhad. Ada beberapa contoh sumber tenaga tidak boleh dibaharui seperti bahan api fosil dan juga bahan nuklir. Dalam bahan api fosil ini ada petroleum, ada gas asli, dan juga ada arang batu. Dan ketiga-tiga ini boleh habis. Apabila ketiga-tiga sumber tenaga ini habis, maka kita tidak akan dapat lagi tenaga dari ketiga-tiga sumber tenaga ini. Demikian juga dengan uranium. Uranium juga boleh habis. Apabila uranium ini habis, maka kita tidak akan lagi mendapat sumber tenaga dari bahan nuklir. Seterusnya kita pergi kepada berhemat menggunakan tenaga. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini berasal daripada sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi pada masa akan datang, kita perlulah berhemat menggunakan tenaga. Oleh itu, apakah kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat? Mari kita perhatikan gambar raja ini. Dalam gambar raja ini kita dapat melihat dua situasi, yang mana situasi pertama mereka terpaksa membayar bil elektrik yang mahal. Sementara situasi yang kedua mereka hanya membayar bil elektrik yang murah. Ini karena dalam situasi pertama mereka menggunakan penghawa dingin, manakala dalam situasi yang kedua mereka membuka tingkap untuk membuatkan keadaan dalam bilik mereka sejuk. Dari gambar raja ini kita dapat menyimpulkan bahwa kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat adalah untuk mengelakkan pembaziran tenaga. Seterusnya mari kita perhatikan gambar raja yang kedua. Dalam situasi yang pertama ini berlakunya pencemaran karena terdapat banyak kendaraan di sekitarnya. Manakala dalam situasi yang kedua mereka menghirup udara yang segar karena kurangnya kendaraan di persekitaran. Oleh itu kita dapat menyimpulkan melalui gambar raja ini bahwa kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat adalah untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Baiklah murid-murid, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu boleh memahami apa yang kita belajar, dan jika kamu ada sebarang pertanyaan boleh bertanya di dalam grup. Seperti biasa, jangan lupa siapkan tugasan yang sebagi dan hantar gambar tugasan di grup sains kamu masing-masing. Selamat belajar.